Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat petang. Selamat menjamu selera, minum-minum petang. Anda minum apa? Anda makan kuih apa? Saya sentiasa mendoakan anda sentiasa sihat. Ya apa? Apa khabar saudara Maslan, Mamat, saudara Wan, saudara Syah, saudara Jacket Lusuh, saudara Wan Azmi, gitu juga saudara Datuk Mustafa, saudara Poknik King katanya. Saudara Raja Syarizat, apa khabar cikgu? Moga sihat ku. Gitu juga dengan saudara Yusfah Ahmad, Yusfah Ahmad, saudara Syah. Saya sentiasa mendoakan agar anda sentiasa sihat walafiat. Petang-petang begini. Ya Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar orang Sungai Petani? Saudara Faizal Acoy. Cuaca memang panas saudara. Tak boleh nak kata apa dah sekarang ni. Ya, memang bukan menyirap saudara, rasa mengeliat badan ni saudara. Panas yang teramat. Ya. Saudara Syah, saudara DJ Lee, selamat petang. Terima kasih saudara DJ Lee. Anda makan kuih apa petang-petang ni saudara? Saya belum ada kuih lagi, nampaknya ada kopi je lagi ni. Minum kopi ajalah saudara. Dalam keadaan begini, apa yang ada tu kita makanlah saudara. Apa yang ada minuman kita minum. Saudara Abu Yalati, saudara Hassan Saad, itu juga saudara Tengku As, itu apa khabar? Selamat petang. Saudara Samsul Anwar dari Puchong. Cuaca di Puchong panas katanya. Puan Selamah Yusof dari Kuala Pilah. Paneh Bodonting. Iyalah. Iyalah Kak Weh. Puan Kamisan Dahlan. Saudara Kamisan Dahlan. Salam dia kata. Panas berdenting-denting. Iyo. Saudara Johari, saudara Muhammad Noor, saudara Tanjung Minyak. Dari Tanjung Minyak. Suasana yang tak mampu saya nak ulas. Memang panas. Ya, saya sayulan. Panasnya berdenting-denting. Tapi asalkan jangan menyerap darah, sudahlah ya. Saudara Syahrul Arif, saudara Emir, saudara Mat Nazir, saudara Zai Arisha, saudara Nazri Liza, saudara Man Rahman, Osman Hamzah, saudara Zakaria. Saudara sayulan, anda makan kuih apa ni petang-petang ni? Nak tanya juga. Hajah comel-comel tak nampak lagi, tak muncul lagi gamaknya. Mungkin sibuk buat kuih, goreng pisang agaknya. Ya, saudara Kripiting kan, saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, berpeluh badan. Memang berpeluh saudara. Petang-petang ni cantik katanya kalau kena roti canai dan teh tarik. Betul saudara, tapi keadaan sekarang ni tak mampu nak makan. Panas. Saudara Zaini Castello. Apa cerita petang ni? InsyaAllah tengoklah apa yang patut kita bercerita. Ya, Puan Hamidah Ahmad. Kita berborak-borak. Petang ini kita melabun saudara. Tak ada cerita politik. Saya minta maaf teman-teman. Cerita politik waktu malam nanti. Siang ini kita bercerita tentang pengalaman. Kalau ada teman-teman yang menghantar gambar. Saudara. Sebab hari ini dah masuk hari Selasa, tanggal 23 Mei. Dah hampir penghujung bulan Mei saudara. Cepat masa berjalan. Waktu berjalan begitu pantas meninggalkan kita. Kita saja yang ketinggalan. Sebab itu Allah SWT sentiasa mengingatkan kita. Demi masa, sungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Ya, saudara John Kelabu dari Sungai Petani, saudara Sayulan, cucur pisang. Oh, Alhamdulillah. Sebab, wal asri, innal insana lafi khusri. Ila lazina amanu wa aminus solihah. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis saf. Ya, saudara Azli. Itu peringatan daripada Allah. Saudara Qasyam, Qasih, Amani, saudara Mokhtar Omar. Bahawa kita ni sentiasa dalam kerugian kalau kita tidak menilai waktu. Ya, saudara Rizwan, saudara Ilhamra. Saya tadi pergi sekejap ke Ibu Pejabat UMNO. Saudara Azri rindu juga, lama tak pergi. Nasib baik balik tadi, saya tumpang kereta saudara Faizal. Saudara Faizal Malaya. Maklumlah, sesekali naik juga kita Mercedes kawan. Saudara Faizal Malaya, dia pakai kereta Mercedes. Dapat duduk menyandar, sedap juga. Ya, Puan Ruwidin. Saya ucapkan terima kasih lah saudara Faizal Malaya. Kerana saya katakan pada beliau, jam 5 petang, saya tetap dengan disiplin saya. Itu live. Saudara Muhammad Azli, Muhammad Ali, apa khabar saudara? Begitu juga saudara Selamah Yusof. Ya saudara, bila sebut tentang saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, dari Kota Baru, Kelantan, saya menerima kiriman dari beliau tadi. Barulah saya tahu rupanya, banyak rupanya lembu-lembu yang dibawa daripada Thailand. Menyeberangi, rasanya Sungai Golok rasanya, saudara. Bawa ke Kelantan. Ini untuk jualan musim orang mula mencari rezeki melalui penjualan lembu-lembu untuk dikorbankan.
Saudara Muhammad Azmi dia kata kereta 3 bintang kelas tu. Memanglah kereta Mercedes Saudara Muhammad Azmi. Tapi agak terkesima juga. Saya tengok bagaimana mereka membawa lembu-lembu. Kiriman gambar tadi daripada Saudara Muhammad Azmi Ali. Lembu itu dibawa menyeberang. Rupanya lembu pun tahu berenang. Tak lemas pula. Terima kasih Saudara Muhammad Azmi. Memberi gambar dan kelipan video. Barulah saya faham bagaimana caranya mereka membawa lembu-lembu daripada mungkin daripada Hatnyai ke ataupun daripada Naratiwat, daripada Thailand menyeberang bawa ke Kelantan. Jadi Kelantan tu mungkinlah diagih-agihkan. Tak gitu Saudara Muhammad Azmi. Seronok juga tengok saudara. Bila kawan-kawan menghantar kiriman. Tapi saya hari ni admin masih cuti lagi. Dia tak berapa sihat. Jadi hati dan perasaan ku mungkin tak sihat gamaknya. Jadi tenang-tenangkanlah dia. So jadi tak dapatlah saya nak kepilkan video bagaimana lembu tu. Sungai Golok kering agaknya Saudara Hamidah Ahmad. Saudara Amir Faizi, salam untuk semua dia. Jadi Saudara Puan Hamidah Ahmad dia kata menyeberangi Sungai Golok. Dan ada juga Madam K, ada juga teman-teman yang menghantar gambar yang sama. Tapi awal pagi tadi saya terima kiriman Saudara Muhammad Azmi Ali. Ya, Puan Mazanah, Cik Long, Yuan Mas, Saudara Nasir QM. Dan saya merasakan saudara bahawa selama ni kita tak tahu macam mana lembu tu dibawa, ingatkan melalui kereta ataupun lori. Rupanya tidak. Dia naik sampan menyeberangi Sungai Golok. Banyak pula tu, bukan seekor saudara. Tak silap saya dalam 14 ekor. Sekali pindah lebih kurang 14 ekor lembu daripada sempadan Thailand masuk ke Kelantan. Cuma tak tahulah apakah itu menyalahi. Tak silap saya rasanya saudara apa ni lah, dia kata sembang kosong temerang besar. Tak apalah saudara nak kata apa pun. Macam mana saya cerita yang benar saudara. Saudara Faizal Acur, air masih tiada lagi di Kelang. Aduhai. So Namrong petang-petang ni kalau mengisahkan filem percintaan syok juga katanya. Terutama filem-filem Indonesia. Tapi petang ni saya nak bercerita Israel Adam Jebat bagaimana mereka membawa lembu daripada sempadan Thailand. Tetapi saya tak silap saya lah, rasanya nak membawa masuk lembu rasanya perlu ada permit, dan Kementerian Pertanian perlu mengesahkan lembu-lembu itu sihat, sesuai, boleh dimakan. Takut juga kalau lembu ada penyakit ya saudara Aidil Fitri, saudara Kim, dan Saudara Hashim Yah. Dan saya merasakan bahawa gambar yang dikirimkan oleh Saudara Muhammad Azmi Ali tadi itu, apakah mereka yang mau masuk mengimport lembu dari luar itu ada permit. Saudara Wafa, Saudara Alicia, Saudara Muhammad Jasman, Saudara Zul, saudara. Baik saudara, petang-petang begini kita nak cerita selain daripada kiriman gambar ataupun video yang dikirimkan oleh Saudara Muhammad Azmi Ali. Sebenar-benarnya saya juga nak bercerita bagaimana Saudara Salmah Maidin, banyak juga buah-buahan yang dibawa masuk daripada Thailand. Harganya murah. Contohnya seperti sekarang ni yang dirasakan boleh mengganggu ataupun merosakkan pasaran buah mangga harum manis. Mangga harum manis memanglah saudara 1 kilo tak silap dari saya dalam RM35. Untuk 5-6 biji pun dah RM100. Tetapi daripada sempadan tadi nampaknya banyak juga buah-buahan yang iaitu buah harum manis dari Kemboja. Saudara, buah harum manis dari Kemboja rasanya lebih kurang sama. Manis tapi 3 kilo RM10. Saudara Zaini Castello. Dia tanya ke kawan kenapa air liur lembu meleleh. Itu saya tak tahu. Kalau kawan-kawan boleh memberi penjelasan, sebab lembu ni saudara, dia perlukan garam. Tak silap saya lah. Saya ingat dulu di kampung saya dulu ada orang memelihara lembu, tapi jadi dia akan sediakan air garam. Mungkin gamaknya saudara Zaini Castello, air lembu tu meleleh, dia nak cari garam. Dan kembali cerita tentang buah mangga harum manis dari Kemboja ni, buahnya cantik dan harganya rasanya manis dan lebih kurang samanya rasanya dengan buah mangga harum manis dari Perlis, saudara. Tapi harganya 3 kilo RM10. Kalau harum manis dari Perlis 1 kilo RM35.
Dan ini boleh mengganggu pasaran. Saya tak tahulah macam mana. Dan sebab itu saya sejuang kelabu. Harum manis tempatan, harga kayangan. Betul. Katanya orang kampung tak mampu beli. Jadi kalau begitu, pihak Kementerian Pertanian kena memikirkanlah. Cari jalan, ya, sudah dibuyung. Cari jalan macam mana supaya petani-petani ataupun mereka penanam-penanam mangga harum manis dapat dibantu. Macam buah harum manis dari luar murah. Itu saya tak tahu Abdul Hamid bagaimana harga harum manis dari luar murah. Ya, saudara Chef Haji Saleh. Ini persoalan yang saya sendiri tak boleh nak jawab. Datang dari Kemboja, 3 kilo RM10. Harum manis 1 kilo RM35. So, saya rasa yang perlu memberi bantuan dan dapat menyelesaikan persoalan ini adalah Kementerian Pertanian. Chef Haji Saleh nak buat live sekali dengan saya tak mampu, saya tak reti cara. Mungkinlah agaknya lepas saya buat siaran ini, secara buat siaran, call saya untuk live sekali, mungkin boleh saya tekan apa yang boleh saya tekan. Tolong bantu saya, Chef Haji Saleh, boleh bersiaran tak ada masalah. Itulah persoalan bila Saudara Abdul Hamid mempersoalkan bagaimana buah mangga harum manis boleh lebih murah. Itu yang datang daripada Kemboja. Tapi yang lokal punya harga tempatan mahal. Dan itulah saudara Zaz. Dia kata kenapa mahal sangat yang harga tempatan. Sedangkan bila masuk harga buah-buahan daripada Kemboja lebih murah. Saudara Johan Muhammad, saya tak tahu. Tiada jawapan pada saya. Yang saya tahu, yang ada jawapannya, ya okey, Chef Saleh. Nanti bila dah habis siaran, telefon saya masuk. Tak ada masalah. Zani Castello, lembu pula, dia kata tak pandai meludah. Sebab itu air liur lembu meleleh. Tapi mungkin juga dia ketagih nak makan buah mangga harum manis gamaknya. Saudara Muhammad Azmu juga mengajak saya untuk live bersiaran. Saya sebenarnya tak tahu. Kalau waktu anda bersiaran, anda tekan, panggil saya, mungkin saya boleh tekan, tak ada masalah. Saudara, asalkan bicara kita, pertama sekali bahasanya saya minta, jangan pula kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Teman-teman, Saudara Mus Ahmad, Major join saya buat lembu kambing dengan di Penang, kami boleh hantar. Jadi kalau mana teman-teman yang nak cari lembu, boleh telefon saudara Mus Ahmad di talian 019 519 8575. Murah tu harganya, tapi ribu lah juga saudara. Harga kayangan 4,000 ke 8,000, mahal tu. Tak tahulah saya. Saudara SAS, Kementerian Pertanian perlulah fikir di luar kotak macam mana nak menyelesaikan persoalan ini. Saya setuju saudara SAS. Kalau tidak nanti ini pengusaha-pengusaha yang mengusahakan ladang harum manis di Perlis tu, mereka akan bermasalah. Waalaikumsalam saudara Azlin. Masalahnya apabila buah harum manis Perlis tu akhirnya orang tak beli. Bagaimana juga yang dialami oleh mereka yang menanam buah durian Mosang King dan sebagainya. Hari ini harga durian bertambah murah. Sebab di negeri China. China dulu mereka mengimport banyak durian daripada negara kita, berbilion nilainya. Tapi hari ini di negara China mempunyai ladang seluas lebih kurang 20,000 hektar. Besar saudara di kawasan Yunnan, kalau tak silap saya. Dan buah-buahan durian sudah pun mengeluarkan hasilnya di China. Jadi mungkin pedagang-pedagang China tidak lagi mengeksport durian daripada negara kita, maka jadilah durian kita kurang, harganya kurang. Ini masalah lah, saya tak tahu macam mana mereka nak menyelesaikan masalah ini. Pulanglah pada mereka yang punya jawatan di Kementerian Pertanian. Tapi saya dapat merasakan secara kesan itu nanti bagaimana mimpi-mimpi indah di kalangan mereka yang mengusahakan ladang harum manis. Tentulah buah-buahan tersebut itu sukar untuk dipasarkan kalau harga harum manis dari Kemboja sudah pun dipasarkan dengan begitu murah. Ya, Saudara Faizal Amir, Saudara Shepherd, Saudara Puan Kak Bedah, apa khabar Kak? Saudara Ayati. Itu yang saya dapat fikirkan seketika tadi saya. Sambil-sambil berbual dengan Saudara Faizal Melaya, beliau mengatakan, awak lagu tu macam mana tak boleh buat, kita tak boleh beli murah. Ini saya tak dapat nak jawapan. Tapi memang saudara, kalau buah-buahan datang daripada negeri Siam, saudara Ras Razmi, dia kata
5.23 terbaik. Cara kerja cari duit terbaik. Yang itu saya tak tahu. 5.23 terbaik. Cara kerajaan cari duit. Itu saya tak. Ras Ramli, ya. Rizana Cik Ani, orang Korea pun dah pandai makan durian. MRJ buat semayang letak isi durian. Mereka buat semayang pun letak isi durian katanya. Itu kata Rizana Cik Ani. Tapi bagi saya soal bila harga durian jatuh, saya yakinlah saudara, pasaran harga durian kali ini tentulah rendah. Pertama, cuaca panas. Orang tak berapa berani nak makan durian sebab cuaca panas ni kadang-kadang badan jadi panas. Yang kedua, sebab kuranglah pedagang-pedagang di negara China mengimport durian. Sebab mereka pun sudah mengeluarkan sekitar 20,000 hektar tanah. Saudara Rizal Cik ni, semayang tu makanan orang Korea. Ya? Samyang tu makanan orang Korea. Mereka buat samyang, letak isi durian. Samyang tu apa dia, Cik Razana? Saya tak tahu apakah itu seperti kita punya pengat ataupun pulut durian. Mungkin gamaknya. Saudara, itu yang saya tahu. Kita berbual apa yang kita tahu. Tapi persoalan sekarang ini, harga lembu pun tentulah akan murah kalau dibawa masuk daripada Thailand. Cuma, apakah lembu-lembu itu disahkan selamat untuk kita sembelih, jadikan korban dan sebagainya? Mungkin harganya murah. Cuma soalnya sekarang saya merasakan apa-apa saja yang kita import harganya murah, tapi yang harga tempatan mahal. Di sinilah kita harus mengkaji, pimpinan sepatutnya memikirkan. Saudara Mus Ahmad dia kata, kita tanam kurma lah kalau begitu. Sawit pun sekarang ni dah kurang berhasil. Ya, saudara Mus Ahmad, saya bersetuju. Tapi apakah sesuai? Sebab rasanya tak silap saya, buah kurma ataupun buah tamar ini dia memerlukan kawasan yang panas. Kawasan apa ini, macam padang pasir. Dia kawasan negara kita ini adalah kawasannya lembah. Macam tani, untuk padi tak ada masalah. Tapi untuk sawit pun tak ada masalah. Tapi kalau nak tanam buah pokok tamar itu tak ada. Dulu saudara, dulu ada satu pohon pokok tamar yang ditanam di mall, tak silap saya, dekat roundabout lah dululah saudara. 30-40 tahun dulu. Tapi selepas itu saya tak tahulah. Mungkin juga ada teman-teman kita, orang kita yang mengusahakan tanaman buah tamar ini ataupun buah kurma, saudara. Abdul Hamid, apa logikkah harga buah tempatan terlalu mahal? Adakah jika diekspor harga sama dengan dijual dalam negeri? Itu juga persoalannya, Saudara Abdul Hamid. Di sinilah letaknya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Sara Hidup memikirkan bagaimana kita kena bantu, bukan tak boleh bantu petani-petani kita. Tetapi dalam keadaan nak bantu pun, kalau harga tinggi, sedangkan bila harga buah datang dari luar, jauh lebih murah. Dari durian aroma mangga harum manis Kemboja 3 kilo RM10. Kita punya 1 kilo RM30 ataupun RM30. Itu keadaannya. Saudara Hamidah Ahmad, kalau lembu seluduk murah. Yang kuarantin mahal. Sebab mungkin ada kosnya, saudara. Yan Iskandar, Waalaikumsalam. Saudara Rizana Cik Ani, cuaca panas kat kampung. Kat Kajar kata, meteorologi cakap ada ribut petir petang ni dan malam. Betul, saudara? Jadi kalau panas-panas ni, kemudian dia berubah kepada cuaca jadi hujan, hujan jadi hujan ribut, saudara. Syed Nur, kalau ada tanah, bolehlah kita tanam macam-macam. Dah tak ada pokok, dah tak ada pokok kurma kat Muar tu. Oh, dah tak ada dah pokok kurma dah. Dulu ada, saudara Syed Nur, kalau saudara ingat, saya ingat lagi, saudara. Saudara Sas, kalau harga lokal mahal, tak lakulah untuk dieksport ke luar negara. Itu keadaannya. Saudara Edi Dorong Aman kat Malaysia tanam hidup, tapi tak jadi buah. Di negara kita ni, saudara, yang tanam tak hidup adalah kalau orang meninggal dunia, tanam memang tak hidup balik lah. Tapi pun negara kita ni, saudara, subur. Subur, tanam apa pun boleh hidup, tak ada masalah. Edi Tahir dia kata jangan makan mangga. Jadi makan mangga pintu. Edi, kau gigi kau dia apa? Gigi kalau nak makan mangga pintu, gigi mesti panas. Boleh cair lagi mangga pintu. Saudara Muhammad Harmi, Waalaikumsalam. Daripada Shah Alam, hadir terlewat sikit, tak ada masalah, saudara.
Saudara bin Syed dia kata kat Kelantan masih ada pokok kurma. Saya pergi Kelantan daerah mana saudara? Kalau di Kota Baru saya tak nampak saudara. Soalan Puan Hamidah Ahmad. Saya tak nampak. Kalau ada boleh saya beri pencerahan. Memang seronoklah kalau kita negara kita ni boleh tanam pokok-pokok macam-macam apa saja di negara kita ni saudara. Kita tanamlah apa saja. Boleh cepat hidup, tak ada masalah. Cuma yang menjadi masalahnya bagaimana harga pasaran. Ini persoalannya saudara. Nak dikatakan harga lokal itu buah pokok lebih baik, tak tahulah. Ya, saudara Abdul Hamid dia kata pokok kurma di masjid Kampung Kuantan dah berbuah. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya? Sebab buah kurma ni saudara ada banyak jenis. Ada kurma kegemaran apa ini kurma dia baginda Rasulullah suka. Macam-macam. Tapi di Amerika mereka tanam mejo ke macam-macam lah saudara. Bagai-bagai jenama. Dan kata negara kita tak tahulah. Saudara Rozana Syah ni ada tanah kat belakang rumah, ada tanam pokok pisang. Di Serendah, masak hijau. Daun kari, daun pandan, serai, pokok belimbing, belimbing buluh ke ni. Di Tahim, tanam pokok kurma, makan kurma ayam. Saudara Haji Darul Aman dia kata, HD Abdul Aman dia kata, kenapa getah Thailand mahal, Malaysia murah? Tak sama harga. Itu masalah pula. Harga getah di Thailand mahal, harga getah di Malaysia murah pula. Tapi buah-buahan macam mana? So jawabnya tanya-tanya di Tahir, tanam pokok kurma, makan kurma ayam. Ya Saudara Jarudin, di Tahir ni ada 1001 macam persoalan ditolongkan. Brother Jimmy, selamat petang. Baru sampai rumah dari Hospital Melaka, rawatan susulan. Saudara Brother Jimmy sakit apa? Kita pun nak tahu juga. I'm Kamal, Saudara Rayah, Saudara Mat Dan. Itu juga dengan Syahid Nur. Buah cermai boleh buat jeruk, betul. Tapi tak banyak sekarang ni. Yang ada jeruk Pak Ali lah, tak silap saya. Yang mengusahakan jeruk-jeruk ni. Saudara Syah SH Syamzam. Syamzam. Ya saudara, bila saudara tulis begitu, SH huruf 4, MZ huruf 4, M33. Itu yang susah saya nak sebut tu. Ya saudara Muhammad Azmi Mak Ali, pokok kurma ditanam di tepi airport Kota Baru dan di bulatan Jam Besar Kota Baru. Oh, jadi kalau saya pergi Kota Baru boleh tengok nantilah. Kalau berbuah bolehlah kita petik saudara Ilyas Muhammad. Sebab buah tamar di Madinah waktu saya kerja haji dulu ada yang rendah yang boleh kita petik. Ya saudara Ilyas, ada yang tinggi, tinggi kena panjat lah. Itu keadaannya. Dan saya juga saudara menerima gambar-gambar. Ini memang menyentuh perasaan saya. Itu gambar-gambar yang teman-teman hantar permainan masa zaman kanak-kanak dulu. Saudara Johan Muhammad, cantik cap saya. Oh, cap saya ni juga teman yang balik daripada Amerika dia bagi hadiah kat saya. Kalau tak saya pakai yang warna kuning dia punya LA team saudara. Terus ni saudara Mus Ahmad. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Saya dan kawan ada sikit dalam 200 ekor lembu. Alhamdulillah. Jadi penat kerja. Kerajaan dia kata buat swasta. Dah 31 tahun dah sekarang ni. Alhamdulillah saudara Mus Ahmad boleh mengusahakan ladang lembu. Saudara Sani Abdul Wahab, sebenarnya adalah baik jika kita lestarikan pokok buah-buahan yang ada di negara kita dan perbanyakkan pengeluarannya. Saya bersetuju saudara Sani Ahmad. Jadikan sebagai estate. Sebab dulu zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri, dia mengingatkan kita kalau boleh jadikan pertanian itu sebagai perniagaan ataupun industri pertanian. Brother Jimmy, X-ray dan rawatan, patah 10 tulang rusuk akibat kemalangan tahun lalu. Secara naik kereta ke naik motor? Mungkin Brother Jimmy ni kuat merempit kot gamaknya. Minta maaf Brother Jimmy, melawak ya, jangan marah. Dia buat X-ray dan rawatan susulan, patah 10 tulang rusuk. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan lah segera pulih lah saudara Brother Jimmy. Mudah-mudahan jangan bawa motor lagi lah kalau gitu. Puan Nur Maria, waalaikumsalam. Moga sihat. Saya dulu naik motor juga saudara. Jatuh tergolek dok. Lepas itu terus tak boleh bawa kereta apa semua tak boleh sebab dah usia-usia begini kita kadang-kadang kita ada dia panggil light stroke. Tiba-tiba saya hilang penglihatan. Bawa motor tiba-tiba gelap pemandangan. Tergolek dok sedar-sedar berada di hospital di Sungai Buloh. Saudara Muhammad Harmi,
Semoga mendapat kesembuhan dan pulih seperti kala. Saudara apa ini, Brother Jimmy, doa daripada saudara Muhammad Harmi agar saudara segera mendapat kesembuhan dan pulihlah seperti kala, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan saudara, bila kita bercerita begini-begini, kalau kita sakit ke, ada doa daripada teman-teman itu adalah antara doa yang melegakan fikiran kita, dan insya-Allah kalau dimakbul oleh Allah SWT, cepatlah sembuhnya. Eddie Tahir, saya tak bawa motor. Motor bawa saya. Betul. Tapi kalau motor bawa saudara, siapa yang jaga handle-nya? Eddie. Jawabnya, Eddie ada motor automatik kamaknya. Saudara Liton Sarkar, saudara Wak Bakri, saudara BW Saw, begitu juga saudara Daman Huri. Saudara Eddie Tahir, motor bawa dia. Jadi penumpang lah anda. Anda jadi pembonceng, bukan memandu motosikal. Jadi bagi saya, itu keadaannya. Jadi, tadi saya nak bercerita, apa khabar Puan Sharifah Hafifah dari Pasir Gudang. Lewat masuk hari ni, nampak kayaknya. Hajah comel-comel tak nampak lagi. Saya rasa terkilan dengan orang Singapura yang mempertikaikan kuasa pegawai IMI Immigration di border. Saya pun tak tahu lah serasas. Saya nak bercerita sedikit tentang bagaimana saya terima kiriman kawan-kawan. Jadi kalau anda yang punyai gambar-gambar, kenang-kenangan, hantarlah. Boleh kita berbicara persoalan apa yang kita pernah lalui. Saudara Al-Rashid, Cik Nolia. Sebab gambar yang saya terima tadi agak menyentuh perasaan saya. Itu gambar permainan kanak-kanak dulu saya. Permainan kundang-kunding ataupun kotang-kunti orang panggil, main kotak-kotak, baling slipper. Yang paling menyentuh perasaan saya adalah main gasing. Sebab saya dulu waktu kecil-kecil dulu saya gasing tak beli. Noraida Ramli. Saya kecil-kecil dulu buat gasing sendiri. Masih ada lagi sekarang. Dalam usia 67 tahun ni, bila tengok masih lagi ada parut lama. Apabila saya membuat gasing dengan parang, terkena tangan. Ya, Puan Hamid Ahmad, dia kata payah nak dapat benih pokok legend. Itu macam jambu boy. Itulah saudara. Saudara di Buyung, nak hantar kat mana gambar-gambar? Boleh kalau nak hantar. Anda ada gambar, hantarlah. 012-397-5055. Saudara juga boleh hantar pada Al-Azhar. InsyaAllah. Al-Azhar akan kirim kepada saya gambar-gambar. Al-Azhar boleh saya hubungi. Saudara hubungi di talian berapa nombor telefon dia? Saya ni bukan ingat sangat saudara. Hantar gambar dekat Al-Azhar sebab sebagai admin, dia boleh masukkan gambar tu untuk kita bercerita tentang gambar-gambar yang agak menarik saudara. Gambar memancing ikan ke. Sebab saya tengoklah, Al-Azhar boleh dihubung di talian 011-330-41241. Ya saudara Hamidah, memang kita sebaya. Jadi dalam usia-usia begini saudara, saya terkinang bila tengok gambar tu, menggamit kembali memori silam. Puan Sharifah Hafifah banyak kerja jaga cucu-cucu yang 3 orang. Memang seronoklah. Saya tak tahulah Puan Sharifah Hafifah cucu panggil apa. Kalau tempat saya panggil Wan. Noraida Ramli, alhamdulillah dapat jumpa saya di Janda Baik. Sabtu lepas. Terima kasih. Beliau hadir untuk bersama-sama. Saya begitu Puan Noraida Ramli, kalau anda tegur saya pasti akan tegur. Tapi kalau tak tegur, saya nak kata macam mana? Puan Noraida Ramli datang dari mana? Asal mana ni? Kita jumpa tadi. Memang saudara, pada hari Sabtu, saya diundang untuk mengutarakan pandangan dalam sesi penerangan UMNO. Jadi kita sembang politik lah Puan Noraida Ramli waktu malam. Siang-siang gini kita mengimbau kenangan silam. Jadi bila saya tengok gambar permainan gasing itu, saya tengok tangan saya lah. Maka menitislah air mata. Bukan sakit saya mengimbau, jauhnya sudah kita meninggalkan zaman waktu muda dulu, waktu kecil-kecil lah. Saudara Eddie Tahir dia kata, saya ada buat gasing sendiri kecil-kecil dulu. Ambil jambu batu, cucuk paku jadi gasing. Tak ada saya, kena potong elok-elok, kena dibuat kerangka gasing tu, kena buat dengan parang. Kemudian barulah cari gas. Nak buat paku, nak gunakan paku tu pun bukan boleh masuk begitu saja. Paku tu kena ada 2, depan masuk pun tajam, dekat luar tu pun kena tajam. Saudara Eddie Tahir, saya rasa Saudara Eddie Tahir tak biasa buat gasing tu rasanya. Baik Medan, zaman masa kecil, nak ada kamera pun susah benar. Saya dapat kiriman gambar pun daripada kawan-kawan hantar. Gambar saya kat sekolah dulu, sikit mengensing saya. Saudara Haji Hibil Hasan, cikgu.
waktu saya Saudara Hashim Alias, terima kasih. Saya pemain pasukan sepak takraw sekolah. Saudara, kita duduk ujung dekat belakang tu mengengeng aja tu. Tapi kenal lah. Puan Sharifah Hafifah, umur kita seusia. Betul, kita lahir pada tahun 1956. Jadi, Puan Sharifah dia saya orang Arab. Jadi panggil Jeddah. Teman-teman, kalau anda nak tahu rupanya orang Arab. Ni Puan Sharifah ni katanya keturunan Said lah. Dia panggil, kalau neneknya dia panggil Jeddah. Jeddah ya. Bukan apa Umi ke ataupun Abi. Jadi kalau neneknya dia panggil Jeddah. Terima kasih Puan Sharifah Hafifah memperjelaskan pada kita panggilan. Saudara Hashim Alias, apa khabar? Semoga sihat semua. Orang Arab ataupun keturunan Arab dia panggil neneknya Jeddah saudara ya. Jadi kalau saudara nak ambil sempena macam mana panggilan manja cucu kepada neneknya ataupun atuknya panggil Jeddah. Terima kasih Puan Sharifah Hafifah. Ini pertama kali saya tahu pada ID. Begitu juga dengan saudara Bayi Medan. Kayu hoki, dulu kita cari akar buluh buat kayu hoki. Benar? Kayu buluh Cina dia panggil. Bukan pokok-pokok buluh besar tu. Pokok buluh yang kita tanam jadi pagar. Kena korek tu. Baru ada dia punya lengkungan itu. Berkerutu lah. Lepas tu kena cari kertas pasir. Dan diasah elok-elok. Dapatlah jadi kayu hoki. Bayi Medan. Itulah dulu kita kecil-kecil dulu saudara susah nak dapat permainan. Tapi anak-anak sekarang tak ada masalah saudara. Tapi mereka tidak bermain. Saya tak nampak pun cucu-cucu saya main hoki, main gasing. Kita dulu permainan pula dulu tu bermusim saudara. Ada musim main kotak-kotak. Ada musim kita, kalau anda biasa, kalau orang Perak lah saudara. Dulu masuk sekolah kat tingkatan 1 dan 3 pakai seluar pendek warna putih. Sabdul Hamid, bukan. Dulu-dulu masuk sekolah, mula-mula dulu bukan sekolah ini warna putih. Seluar pendek tetapi warnanya dulu adalah warna biru. Zaman saya. Kemudian dalam tahun 70 baru ditukar kepada warna putih. Dan kalau boleh kita pakai seluar panjang kalau kita ni jadi pengawas. Saya waktu jadi sekolah dulu jadi pengawas, pakailah seluar panjang. Bergayalah sikit saya. Puan Hamidah Ahmad, kita dulu berusaha sendiri. Sebab itu kita lebih mudah untuk mengusahakan apa-apa saja secara bersendirian. Tidak mengharapkan, tak ada perlu nak beli. Sebab gasing memang ada dijual, tapi gasing yang kita beli tak cantik. Pak Cu, dia kata dia minat hoki pijaan. Saya minat hoki dah. Pujaan saya Fung Fuk Luk. Saya hoki. Saya dulu masa kecil-kecil dulu saudara, saya tak nak main permainan yang kasar. Cuma waktu di kolej dulu adalah cikgu suruh main sebab saya kuat lari, laju berlari, dia suruh saya masuk pasukan rugby. Tapi bukannya kawan-kawan semua badan gempar-gempar, saya yang kurus ni saudara, dia panggil 3Q. 3Q ni bila dia scrum tu, saya duduk tengah-tengah, terimpit. Dan saya tak minat lah Pak Jo dulu nak main macam hoki tu, takut pula kayu tu kena kaki. Saya lihat cucu saya, dia minat main hoki. Tengok-tengok balik ke rumah, tangan dia berdarah. Kenapa? Kena kayu hoki. Itu saya tak minat. Begitu juga macam permainan bola sepak. Jaranglah saya nak main saudara. Saya lebih suka main sepak takraw, main volleyball dan main badminton. Tak tahulah Eddie Tahir main apa. Eddie Tahir saya kata dia Fung Fuk Luk pakai Fung Kiong. Tak ada Eddie Tahir. Artinya Eddie Tahir dia tak tahu main sukan hoki lah ni. Sebab kalau dia kata Fung Fuk Luk pakai kasut Fung Kiong, kita pergi sekolah pakai kasut Fung Kiong, Saudara Eddie Tahir. Saya rasa Saudara Eddie Tahir ni dia banyak bermain dengan mimpi. Sebab itu dia banyak cerita. Tak gitu Eddie? Petang-petang ni kita bergurau. Kita bergurau sendiri, saudara. Puan Zaitun Abdul Wahab, apa khabar? Jadi, bila kita kecil-kecil dulu, saudara, segala-galanya kita usaha sendiri. Gasing kalau kita beli, dia ringan. Tapi bila dibuat daripada kayu, memanglah daripada kayu yang paling mudah, kita buat daripada kayu jambu. Kayu jambu tu habislah satu dahan. Kita buat gasing. Tapi kalau kita buat kayu jambu, sebab main gasing ni dulu tu bukan hanya nak tengok dia berpusing. Sebab ada masanya kita pula jadi tukang pangkah. Saudara Namrong dia kata Eddie Tahir kaki layang-layang. Betul tu ya. Zani Castello, sekolah dulu main takraw, hoki, bola sepak dan bola baling. Bola baling apa dia tu saudara? Zaini Castello. Saya tak biasa dengar bola baling. Saya main volleyball saya main. Pak Cu, sekolah pakai kasut badminton master.
Berartinya Pak Chu ni adalah anak-anak orang ternama jugalah. Saya kat sekolah tu kalau macam mana nak main bola saya. Orang main kasut bola, kita kaki ayam. Zani Castello sekarang ni main badminton. Kalau saudara Zani Castello usia lebih 50 tahun, saya nasihatkan kurang-kurang kalah. Sebab badminton ini dia memerlukan tenaga yang banyak. Banyak kawan-kawan kita yang akhirnya main-main badminton kena stroke. Saudara Sri Nilam Club tak datang ke jamuan raya sahabat Najib 87. Sri Nilam, saya tu hari sebab macam saya katakanlah, pukul 5 petang saya ada bersiaran secara live. Jadi masa tu tak kena. Kalau dia buat waktu pagi tu, insyaAllah lah saya hadir. Macam tadi, saya pergi ke Pejabat UMNO waktu pagi, jam 11. Saudara Izahari Izam, saya masa kat sekolah, semua main. Selagi ada permainan, saya join. Dapat wakil sekolah dan daerah. Famous tu. So Izahari Izam ni ahli sukan lah gitu. Saudara Mustafa Ilyas, bola baling, handball. Handball. Mungkin gamaknya bola apa tu kita panggil. Saya saudara Zani Castello, saya lahir tahun 69. Kemudian saudara Edi Tahir, kami main galah panjang, kait mempelam orang. Galah panjang bukan kait mempelam, galah panjang itu dia macam jengking-jengking saudara. Itu permainannya. Tapi kalau cari galah panjang untuk kait buah mempelam orang, memang itulah kegemaran saudara Edi Tahir rasanya. Saudara Anwar Bidin, bola baling tu macam bola sepak juga, cuma guna tangan. Baru saya tahu. Saya tak pernah tengok dan saya tak pernah main permainan itu saudara. Yang saya tahu, saya main badminton, tapi dah usia begitu saya berhenti. Dan dah tua-tua begini, dulu sekejap adalah gila main golf. Dan sekarang ni pun dah malah dah saudara. Saudara Isnin Muhammad, saudara Teguh Rahman, apa khabarku? Saudara Hamidah Ahmad, time tu kita tak ada lagi sukan bola baling. Betul saudara Puan Hamidah Ahmad, saya setuju. Saudara Edi Tahir, 2 dalam 1. Apa bendanya kau ni Edi? 2 dalam 1. 2 dalam 1 tak tahu apa. Saudara Zaitun, apa Wahab. Bagi saya lah, permainan dulu-dulu saudara banyak mengasah minda kita. Pertama, kita kreatif untuk mengadakan peralatannya. Kita kreatif, macam saya katakan orang Perak tu, kalau musim durian, jadi buah biji durian itu kita jadikan sebagai target ataupun tagan lah kita panggil, untuk bermain dengan kawan-kawan, di mana tutup botol tu, tutup lemonade tu kita lepirkan dan kita asah, betul lekat dekat durian, betul ambil tali tali tangsi kita panggil saudara, ataupun tali pukat, dia boleh tarik macam sekarang ni, macam leto-leto lah juga saudara. Saudara Abdullah Majid, Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat petang, semoga semua sihat walafiat. Di samping keluarga, terima kasih. Ben Mi, apa khabar Ben Mi? Isa Jantan, saudara Pak Chu main kotak wokok. Itu saudara, kotak wokok tu ada nilainya dulu saudara Pak Chu. Kalau wokok tembak ataupun wokok Rough Rider tu murah, sebab mudah dapat, mudah dicari. Tetapi untuk macam kotak wokok, kotak golif pun, jenama golif pun mudah, tetapi Craven A yang susah. Brother Jimmy, saya dulu kasut getah. Yalah, arwah ayah penori. Betul, saya juga sama juga. Permainan dulu galah panjang, kena baling getah, atas tin. Kita godam lah, pelurunya ada kasut lah saudara. Ataupun batu yang kita asah elok-elok, batu simen tu, jadikan target. Saudara. Tengku As sekarang ni main golf je. Alhamdulillah. Kak main di mana tu Tengku As? Boleh juga sesekali, lama tak turun padang. Tapi saya handicap saya 18. Jangan nak ajak-ajak saya bagi handicap 8, 7, pengsan saya. Saya rasa Tengku As ni mungkinlah handicap 9 kot. Single handicap. Saudara Muhammad Khamis. Main getah tiup. Sampai sakit mulut. Main getah tiup tu letak. Tapi selalunya main getah ni kita menerap. Dulu mana ada meja. Letak getah sana, letak sini tiup. Siapa yang boleh sampai dulu. Saudara. Saudara Abdullah Majid, betul. Kita main hoki. Habis pokok rambutan dan batang limau kena tebang buat kayu hoki. Saudara Jaafar Abdul Manib, saya dulu main leling basikal. Bukan lering basikal. Pak Chu. Yang mahal dulu kata Pak Chu, kotak Abdullah. Betul. Tapi zaman saya yang mahal kotak Craven A. Pak Chu. Edi Tahir, budak-budak dulu tak ada duit. Main badminton guna bat pingpong buat sendiri, buat daripada papan.
Dan bulu ayam tu saudara, ataupun shuttlecock tu saudara, sampai dah tinggal 2 keping aja lah dia punya bulunya, pun main lagi. Brother Jimmy yang paling seronok dia kata bulan puasa, main tikam-tikam dan ting-tong. Itu peralatan perjudian tu. Ciri-ciri untuk berjudi dulu saya. Itu zaman kecil-kecil dulu. Jadi bila saya dapat kiriman kawan-kawan hantar gambar dekat saya, tengok, terasalah saya diri ini terlalu jauh perjalanan. Tengok begitu tua dah saya ni. Permainan ini pun sudah tak ada lagi. Kalau balik kampung pun tak ada anak-anak kecil nak main itu sekarang ni, saudara. Dan saya berasa bahawa kita ni semakin jauh perjalanan dan semakin hampir untuk sampai ke destinasi. Dalam keadaan itu, apakah persiapan kita? Eddie Tahir, anda persiapan macam mana? Jangan lupa tika semayang, sahabat. Saudara Muhammad Azli, dia kata dia KD di Club Golf Taiping masa darjah 6. Dapatlah beli Levi's dan kasut Adidas. Saudara Muhammad Azmi Ali, memang saya sekarang ni tak ada dah budak-budak jadi KD. KD ni adalah pembantu. Bila kita main, dia tukang bawa bag. Bag golf tu berat, saya. Dapatlah upah RM10, RM20. So, Eddie Tahir, yang best kecil-kecil dulu, main kahwin-kahwin. Itulah permainan kegemaran saudara Eddie Tahir. Now, anda membuka rahsia anda. Saya tahu bahawa anda suka minat benda-benda itu. Siapalah jadi mangsa pasangan anda? So, Amir Yusof, Kotak Abdullah, 57. Dan 35 State Express. Itu susah. Sebab 35 bukan dalam kotak sekarang, kotak dulu saya. Jadi saya suka sangat sekarang ni apabila Eddie Tahir membuat perakuan. Saya pengakuan ikhlas daripada saudara Eddie Tahir. Dia kata yang best kecil-kecil dulu main kahwin-kahwin. Artinya, siapakah gadis yang menjadi mangsa kepada Eddie Tahir? Ya, saudara Ayah Syarash. Saya, masa pun berlalu begitu cepat, saudara M. Shah. Dan izinkan saya berundur. Kita jumpa lagi malam nanti jam 9.30 malam. Besok kita cerita lagi tentang permainan-permainan zaman kecil-kecil dahulu. Dan saya pengalaman main kawan-kawan itu tak ada. Main pondok-pondok tu ada saya. Sebab kita dulu main lastik buung. Zalim dulu kecil-kecil. Saudara Syuk Asim, Waalaikumsalam. Salam nostalgia. Kita insyaAllah besok kita akan meneruskan lagi dalam segmen memori mengenang masa silam. Jangan lupa saudara, kita dalam perjalanan yang semakin jauh yang kita tinggalkan saudara, dan semakin hampir untuk bertemu pencipta kita. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat menjamu selera. Moga anda sentiasa sihat walafiat. Jumpa jam 9.30 malam nanti saudara.